Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, di masjid ini kalau sebelah pagi kuliah subuh kita membicarakan hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Sebelah malam kuliah maghrib hablum minan nas, hubungan kita dengan manusia. Dalam erti kata, sekurang-kurangnya sudah melengkapi kehidupan seharian kita. Kalau kita hayati dan kita amalkan dalam kehidupan seharian kita. Kerana apa? Kita menjaga hubungan kita hablum minallah. Ada perasaan takut kita dengan Allah. Apabila ada perasaan takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita jaga baik-baik hubungan kita dengan Allah. Dan sebelah malam pula kita nak jaga hubungan kita sesama manusia pula. Kerana apa? Kedua-duanya itu hablum minallah wa hablum minan nas membawa kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang beriman. Itu penting. Jadi apa yang kita bicarakan berkaitan dengan hablum minan nas ini, kita jaga sungguh-sungguh hubungan kita sesama manusia. Dalam apa jua pekerjaan yang berkaitan dengan kehidupan seharian kita.
Sehingga malam ni kita nak baca Kitab Ahya'il Mawad, iaitu suatu kitab yang membicarakan hukum menghidupkan bumi yang mati. Ahya'il Mawad, bumi yang mati ni maknanya tanah yang terbiar. Sehingga dalam Islam, tanah yang terbiar itu boleh diusahakan, boleh dimajukan. Kerana apa? Secara tidak langsung nak menunjukkan jangan jadi umat Islam yang pemalas. Itu sebabnya dia kata boleh kita hidup, suburkan bumi yang mati dengan kita majukan dengan pelbagai cara, tetapi tertakluk kepada syarat. Jadi kita mempelajari malam ini syarat-syarat dia. Bermula asal padanya dahulu daripada ijma' beberapa hadis. Maknanya ijma' ulama telah bersepakat boleh kita majukan bumi yang mati ini, bahasa yang mudah, tanah-tanah yang terbiar ini, bersandarkan beberapa hadis. Selain daripada ijma' ulama, juga mereka merujuk kepada beberapa hadis. Di antaranya mafhum hadis, barang siapa menghidupkan bumi yang tidak ada ia bagi seseorang, maknanya bumi yang nak disuburkan itu tiada ia bagi seseorang, bukan milik seseorang, umum. Maka ia terlebih sebenar dengan dia. Maknanya hadis kata barang siapa menghidupkan bumi yang tiada ia bagi seseorang, maka ia terlebih sebenar dengan dia. Maka dialah di antara orang-orang yang tergolong di dalam hadis ini yang menjelaskan boleh orang-orang seumpama ini menghidupkan bumi yang mati, yang tidak ada tuan punya. Kita tu usah nak hidup, nak suburkan bumi yang tanah tak ada tuan. Tanah sendiri pun Masya Allah, bukan kata rumput lalang, hutan belukar. Yang ada pun kita tak mampu. Kalau ada tanah kita hendak juga. Yang ada tak mampu tuan-tuan nak buat. Bila ada orang buka tanah, ini khusus untuk orang-orang yang tidak ada tanah. Mohon juga kita tanah yang ada hutan belukar. Tengok tuan-tuan. Allahu Akbar. Riwayat akan dia oleh Al-Bukhari. Kemudian ada hadis lagi. Barang siapa menghidupkan bumi yang mati, baginya pada menghidupkan pahala. Tengok. Dapat pahala. Tak usah kata tanah sendiri. Kadang-kadang ada segelintir manusia berfikiran, alah, kalau tanam pun bukan aku dapat merasa, habis disapu dia orang. Pandangan singkat dia macam tu. Lebih baik aku biarkan hutan belukar. Kalau aku tanam durian ke, atau aku tanam rambutan ke, aku tanam pokok buah-buahan, bukan dapat makan pun, habis dimakan. Sama ada dimakan oleh binatang atau dicuri dia orang. Lebih baik puas hati aku biar jadi hutan belukar.
Ada juga berpandangan macam tu. Tapi dalam Islam kata, hadis dah sebut, barang siapa menghidupkan bumi yang mati, baginya menghidupkan pahalanya. Dan barang yang dimakan oleh yang menuntut rezeki daripadanya, maka adalah ia baginya sedekah. Tengok tuan-tuan. Maknanya kalau dia tanam apa-apa pun, kalau dia tak dapat makan, dia makan oleh hayawan, itu pun sedekah. Ataupun dimakan oleh manusia lain, sedekah. Tetapi ini yang kita nak jaga, hawa nafsu kita. Jangan kita sumpah serana. Hantu punya orang kata, dia maki hamun orang, habis buah-buahan aku dimakan. Itu dia maki orang. Binatang pun dimaki. Celaka punya beruk, dia kata. Beruk mana tahu perkataan celaka. Tapi disumpahnya juga beruk. Tengok. Ingat tuan-tuan. Barang siapa yang menghidupkan bumi tadi, baginya menghidupkan pahala. Pahala macam mana? Barang yang dimakan oleh yang menuntut rezeki padanya. Sekurang-kurangnya burung mencari makanan, maka dapat pahala. Itu maksudnya. Maka adalah ia baginya sedekah. Seperti riwayat akan dia oleh Nasa'i dan lain-lain. Maknanya ada sumber rujukan. Jadi tuan-tuan, orang-orang dulu lain fahaman dia. Tak apalah kalau aku tak dapat makan pun anak cucu aku. Paling tidak adalah makhluk-makhluk lain yang makan. Sedekah. Ini yang saya kata asalnya kaitan dengan hablum minannas, tetapi kalau kita buat cara yang terbaik, dia mendatangkan ganjaran pahala. Baik. Dan mensahihkan dia oleh Ibn Hibban. Dan yang dikendaki dengan menuntut rezeki itu, yang menuntut rezeki tadi, iaitu manusia, binatang dan burung-burung. Jadi dimakan oleh manusia, dimakan oleh binatang, dimakan oleh burung-burung, hasil daripada kita menghidupkan bumi yang mati tadi dengan kita bercucuk tanam, semuanya itu mendatangkan ganjaran pahala kepada yang mengusahakannya. Jadi kita fahamlah tuan-tuan, dalam Islam boleh kita tak ada tanah tapi ada tanah terbiar, kita buat macam tu, dimakan oleh makhluk yang lain, dapat pahala kita. Dan menghidupkan bumi itu sunat bagi kerana yang tersebut. Kerana apa maksud bagi kerana yang tersebut? Orang lain boleh dapat makan, orang lain boleh dapat rezeki daripada kita menghidupkan bumi tadi, menyuburkan bumi tadi. Cantik Islam tuan-tuan meletakkan garis panduan. Baik. Bermula bumi ataupun tanah yang tiada pernah dihidupkan itu, jika adalah ia pada negeri kita Islam, disebut tu. Bermula bumi yang tiada pernah dihidupkan, disuburkan, kosong aja macam. Sedangkan dia kata tanah itu pada negeri Islam,
hak orang Islam memiliki akan dia oleh orang Islam dengan menghidupkannya. Maknanya boleh orang Islam tanah yang terbiar di negara Islam, orang Islam boleh menghidupkan, menyuburkan. Tapi dia ada syarat-syarat dia nantilah. Dan jika di tanah haram sekalipun, Mekah, Madinah, dia ada huraian. Jika di tanah haram sekalipun, kosong tanah itu, mereka tanam pohon korma. Itu sebabnya tuan-tuan, kalau kita pergi di tanah haram, Masjidil Haram, di kawasan tanah haram sana, banyak sangat pohon korma. Orang tanam. Allahu Akbar. Dan diizinkan padanya oleh imam, yakni pemerintah. Maknanya boleh. Itu yang di antara syarat jadi, diizinkan oleh pemerintah, oleh kerajaan. Jadi maknanya tuan-tuan, kalau adalah tanah kosong, tanah yang terbiar, mohon. Sebab hukum kata boleh, dengan syarat diizinkan oleh imamun. Mana imamun ialah pemerintah. Mohonlah. Daripada dia biar semak samun tu dalam perundangan yang salah kerana kita menceroboh. Itu aja. Yang salahnya kerana kita menceroboh. Tetapi kalau kita minta kebenaran, boleh tak? Daripada terbiar tanah ni, saya nak usahakan untuk begini. Itu maksud dia. Atau tiada bersalahan kafir jika diizinkan padanya oleh imam sekalipun. Mana orang kafir pun boleh usahakan. Tapi kita kan lalu nak marah orang kafir. Sebab mereka yang usahakan, tetapi dengan keizinan oleh imam pemerintah. Boleh. Walaupun di tanah haram, katanya. Sampai macam tu tuan-tuan. Jika di tanah haram sekalipun, dengan diizinkan oleh pemerintah. Maknanya tiada bersalahan bagi orang kafir dengan syarat diizinkan oleh pemerintah sekalipun. Boleh. Tak adalah kita nak bercucuk tanam dekat tanah haram tu. Tanah kita sendiri belakang rumah pun kita tak mampu tuan-tuan. Allahu Akbar. Cuma nak menceritakan kepada kita, kalau orang kafir dibenarkan, apa lagi orang Islam? Itu maknanya disuruh orang Islam ini jangan jadi pemalas, buat yang terbaik. Baik. Tiada pada bumi Arafah, Muzdalifah dan Mina. Kerana bumi Arafah, Muzdalifah dan Mina tak boleh untuk diusahakan dengan bercucuk tanam. Kerana apa? Bergantung hak wukuf pada yang pertama di situ, dan tempat mabit pada kedua-duanya yang akhirnya. Maknanya di Arafah tempat wukuf, kemudian di Muzdalifah dan Mina tempat mabit. Maka tak boleh. Itu sebabnya tempat ni hanya boleh kalau Arafah tempat orang berwukuf, kemudian Muzdalifah dan Mina tempat mabit. Itu maknanya mana ada orang tinggal di padang Arafah tu. Allahu Akbar. Berkata Syekh Zarkashi,
Sayugia dihubungkan muhasabun dengan yang tersebut. Apa makna muhasabun? Iaitu tempat-tempat yang berada di Mina. Itulah yang tadi. Sebab dia masuk dalam kawasan Mina, tempat orang nak mabit, bermalam. Jadi maknanya nak mengajar kepada kita, selain daripada bumi Arafah, selain daripada Muzdalifah, selain daripada Mina, boleh usahakanlah. Itu maknanya. Dan jika bumi itu pada negeri kafir, jika tanah itu pada negeri kafir, memiliki akan dia oleh orang kafir, dengan menghidupkan ia akan dia. Orang kafir pun boleh. Demikian lagi memiliki akan dia orang Islam, dengan dihidupkan dia. Apalagi kalau dalam negara Islam, tanah orang Islam dimajukan. Kalau orang kafir di negeri kafir boleh, apalagi di negeri Islam dihidupkan pula oleh orang Islam, lagi aula. Jika tiada tiadakah mereka itu akan kita daripadanya, kalau mereka tak tegak. Itu sebabnya dia letakkan syarat tadi. Maknanya minta keizinan imamun, minta keizinan kepada pemerintah kerajaan. Itu sebabnya tuan-tuan, kadang-kadang puak ni yang kafir ni dia kaya raya, dia boleh usahakan, dia mohon, kalau dia mohon tanah belukar tengah hutan rimba, dia boleh majukan dengan pelbagai tanaman. Itu tengah hutan rimba tuan-tuan, dia boleh majukan. Kita ni Allahu Akbar, belakang rumah kita semak samun, rumput menjala sampai naik ke tingkap. Allah. Nak berkebun macam mana? Tapi orang kafir, Allahu Akbar. Cuma nak beritahu kepada kita, inilah Islam, ajaran Islam. Dalam erti kata, jangan kata orang Islam tu sampai mati ke bulu, tak makan. Maknanya kena usaha. Jangan biarkan tanah seumpama itu. Itu maksudnya. Dan bumi yang diketahui akan bahawasanya sudah dihidupkan dia pada zaman dahulu. Dan jika sekarang sudah jadi binasa sekalipun, maka adalah ia bagi miliknya. Ini kena hati-hati. Itu sebabnya yang saya kata tadi awal-awal, hablum minan nas, kita kena jaga hubungan manusia. Tanah yang diketahui bahawasanya sudah dihidupkan pada zaman dahulu. Kita dah tahu tanah ni ialah milik si Polan. Kita dah tahu dah tanah ni milik si Polan. Kemudian dah binasa tanah ni. Sama ada binasa telah naik hutan rimba ke ataupun sebagainya, maka adalah ia bagi miliknya. Tetap bagi milik siapa yang punya tu. Dalam Islam kata tak boleh kita nak rampas harta orang. Itu maksudnya tuan-tuan. Walaupun pada zaman Jepun dahulu kita dah tahu tanah yang ada sekangkang ke ni adalah milik si Polan. Ada ahli waris dia. Maka segi hukum boleh tak kita ambil? Tak boleh. Walaupun tanah itu, tanah sekangkang ke tadi dah naik hutan rimba. Itu maknanya dah binasa tanah tu. Tetapi kalau kita ketahui
asal usul tanah ini memang ada pemiliknya, maka dia kata tetap adalah ia bagi miliknya, orang yang punya tu. Dalam erti kata tidak adalah berlaku ataupun merampas hak orang. Ini kadang-kadang berlaku tuan-tuan dalam masyarakat kita. Dia pergi ke pejabat, buka buku besar, tengok tanah ni tak ada nama. Bila tanya siapa yang ni, tak tahulah. Yalah, yang bekerja di pejabat pun memanglah dia tak tahu sebab ahli warisnya tak datang tuntut. Ni siapa punya ni? Saya pun tak tahu, dia kata. Kalau macam tu, boleh tak saya mohon? Kadang-kadang dia beri syarat dahulu. Tunggu dahulu. Kita iklankan ke supaya ahli waris dia datang menuntut. Kadang-kadang mereka tak tahu tuan-tuan. Tapi kalau kita tahu, kita boleh khabar kepada ahli warisnya, cuba kau tengok balik tanah peninggalan datuk nenek moyang kau tu, yang pakcik tahu ini tanah ni memang nenek moyang kau punya dahulu. Cuba kau tengok. Jangan terus kita cakap kepada pihak tertentu, oh si Polan ni dah lama mati dah. Si Polan ni tak ada meninggalkan seorang waris pun. Memang tak ada dah. Itu yang kadang-kadang pihak yang berwajib, oh kalau macam tu, bolehlah awak mohon. Buatlah permohonan. Bayarlah berapa cagaran dia punya bayaran-bayaran yang tertentu. Orang ada duit tuan-tuan, masa tu dia boleh bayar. Tengok. Itu sebabnya jangan terlalu mudah. Kita soal selidik dahulu. Baik. Badan hukum dah beri satu. Dia dah sebut di sini. Dan bumi yang diketahui akan bahawasanya sudah dihidupkan pada zaman dahulu. Dan jika sekarang sudah musnah, sudah binasa sekalipun, maka adalah ia tanah tadi tetap bagi miliknya. Baik. Jika diketahui akan dia sama ada muslim atau kafir. Tengok tuan-tuan. Hak orang kafir pun tak boleh. Apalagi hak orang Islam. Dalam berarti kata, jangan kita rampas hak orang. Walaupun dia kafir sekalipun. Itu sebabnya tuan-tuan, kalau kita menipu dengan orang kafir, berdosa. Kita khianat dia, berdosa. Kita pergi ambil buah lima, buah apple, lepas dia sembahyang, bawa balik. Lepas tu pergi pula mak ayah makan. Mak, ayah ni buah apple, buah limau, buah anggur. Ayah kata bagus anak aku bawa buah. Sedangkan anak pergi ambil lepas puak tu sembahyang. Nakal sungguh. Sumpahnya tuan-tuan. Pesan dengan anak-anak kita. Jangan kalau dia bawa balik tanya, kau dapat mana buah limau, buah anggur ni? Ada sahabat tu lepas sembahyang tadi. Allah, hati-hati tuan-tuan. Sebab berdosa juga. Kita makan hak orang kafir. Allah. Baik. Maka jika tiada diketahui akan dia. Yang tadi kita ketahui, yang ini dia kata, maka jika tiada diketahui akan dia. Dan yang menghidupkan dia itu ialah orang Islam. Maka ia harta yang hilang pekerjaannya bagi imam pada memelihara akan dia. Atau dijualnya akan dia dan dia peliharakan harganya,
atau diperuntungkan, dimajukan atas Baitul Mal hingga nyata biliknya. Tengok, tu faham betul-betul. Tidak tahu siapa yang punya. Dan yang menghidupkan dia itu ialah orang Islam. Maknanya orang Islam yang mengerjakan, yang menyuburkan tanah tersebut. Maka ia harta yang hilang pekerjaannya. Maknanya hendaklah kita serahkan kepada pemerintah, bagi imam pada memeliharakan akan dia. Maknanya serahkan kepada pemerintah, maklumkan harta ni, tanah ni tak ada siapa yang punya. Jadi kembali kepada yang asal tadi, minta izin kepada imam, minta izin kepada pemerintah. Itu maksudnya. Satu. Atau dijualnya akan dia. Katakanlah kebun tu tak tahu siapa yang punya. Yang tadi tahu, ni tak tahu. Yang ini dia tak tahu, kemudian ada hasil. Itu yang dikata bila ada hasil, hendaklah diserahkan, dimaklumkan kepada imam, kepada pemerintah, atau dijualkan akan dia dan peliharakan harganya. Maknanya kalau jual tu, juallah dengan cara yang betul. Itu maknanya pelihara harga. Katakanlah dusun tu dusun durian, banyak buah durian dia, boleh tak kita ambil? Tak boleh. Ini nak beritahu pada kita ni, tak boleh kita ambil. Maka beritahu kepada pemerintah, atau dia kata kita jualkan akan dia, atau kita peliharakan akan dia dan diperuntungkan atas Baitul Mal. Kena serah kepada Baitul Mal, bukan milik kita. Ini nak pesan kepada kita. Itu sebabnya dahulu selalu saya sebut, kita ni kadang-kadang teringin nak makan pucuk paku, teringin nak makan pucuk ubi. Nampak pucuk ubi dekat kebun orang, kebun tu tak diusahakan. Bermakna walaupun dia tumbuh sendiri, tapi tanah tu adalah hak milik tuan punya. Boleh tak kita ambil? Tak boleh, kecuali tanah kerajaan. Tak ada siapa yang punya. Ini kita kadang-kadang terlupa. Tanah $4 tu banyaknya pucuk paku, mari kita ambil. Tengok, boleh tak ambil? Tak boleh, kecuali dengan keizinan dia, kerana tanah tu ada hak milik dia. Mana kalau kita makan benda yang haram lah tuan-tuan. Itu je, makan benda yang haram. Walaupun kita kata pucuk ubi, pucuk kayu, sampai macam itu. Itu sebabnya dia kata, atau dia peruntungkan, dimajukan atas Baitul Mal hingga nyata miliknya. Mohon kepada pemerintah, kalau kita nak kerjakan, supaya benda itu menjadi halal kepada kita. Itu sebabnya dia dah sebut awal-awal tadi, hendaklah diizin oleh imamun. Siapa imamun? Iaitu pemerintah. Jika diharapkan nyatanya, dan jika diharapkan, dan jika tiada diharapkan nyatanya, adalah ia milik bagi Baitul Mal. Maknanya kalau kita hendakkan tanah tu, maka beritahu kepada imamun, pemerintah. Kalau tidak, dia kata, maka itu adalah milik Baitul Mal, adalah ia milik bagi Baitul Mal. Termasuk dahulu saya kiaskan, kalau kita jumpa duit,
jumpa RM100 dalam kampung ni, maka kita kena iklankan. Selepas 3 hari 3 malam, kalau tidak ada siapa yang menuntut, bukan bagi milik siapa yang jumpa, maka masukkan dalam tabung. Itu dia kata, sama ada nak serah kepada Baitul Mal ataupun masuk kepada tabung khairat, manfaatkan. Jangan jumpa RM100, selepas 3 hari 3 malam tidak ada siapa yang menuntut, jawatan kuasa kata jom kita makan roti tampal. Ada duit ke? Ada duit kita jumpa. Jangan tuan-tuan, habis makan benda yang haram, bukan milik. Dan begitu juga kita pesan anak kita, nak, kalau jumpa duit jangan ambil, boleh ambil tapi serahkan kepada ayah, ayah akan beri kepada pihak yang berkenaan. Jangan si ayah kata, bertuah kau nak selalu jumpa duit, paling tidak lepas rokok ayah. Jangan tuan-tuan. Atau menghidupkan dia oleh orang jahil, maka dimilikkan akan dia dengan dihidupkan dia pula. Ataupun orang yang tidak tahu siapa empunya. Baik. Dan tiada memiliki ia dengan menghidupkan bumi akan harimun. Diulang sekali lagi. Dan tiada memiliki, maknanya tidak boleh memilik. Dengan menghidupkan bumi itu akan harimun, bagi bumi yang dihidupkan, yang dihidup orang, kerana ia milik baginya. Baik, kita faham apa makna harimun. Harimun iaitu bumi yang berhajat kepadanya. Harimun asalnya ialah yang diharamkan. Maknanya tak boleh kita buat, kita memiliki. Itu dia katakan harimun. Dia akan sebut satu persatu apa yang termasuk dalam harimun. Dan makna harimun itu bumi yang berhajat kepadanya, kepada orang, bagi menyempurnakan, mengambil manfaat dengan bumi yang dihidupkannya. Tak boleh dia memiliki. Harimun yang mana? Yang diharamkan. Mana tak boleh? Apa dia? Ini disebut. Maka harimun yang diharamkan bagi dusun. Kalau dusun, apa dia? Iaitu tempat berhimpun orang duduk berkhabar-khabar padanya. Sebab dusun tu ada empunya. Tak boleh nak jadikan tempat bersembang-sembang, berhimpun-himpun, berkhabar-khabar padanya. Tak boleh. Hukum kata, tuan-tuan, kalau nak bersembang, nak berhibur, pergi ke tanah wakaf, duduk situ sembang. Lepas pukul 12 malam, jom kita bersembang tanah wakaf. Ada pondok kan? Ada. Mati orang tak ada. Sambil bersembang tengok kubur tu. Tak ada orang, tuan-tuan. Itu sebabnya tak boleh. Harimun bagi dusun. Dan begitu juga tempat pelarian kuda umpamanya. Tak boleh nak buat pelari kuda, lumba kuda di situ. Atau penterang unta, penuh dengan unta. Dan tempat buang abu, dan tempat bermain kanak-kanak. Maka diharamkan bagi dusun itu untuk tempat-tempat itu. Budak-budak nak main pun tak boleh, nak buang abu pun tak boleh. Itu sebabnya kerajaan letak tanda, jangan buang kawasan ini.
Kalau dapat didenda sekian-sekian. Maknanya kerajaan prihatin juga. Maknanya dalam Islam tak boleh. Ini kadang-kadang Allah, tak maaflah, kadang-kadang kontraktor dibuangnya sebarangan. Dia tengok tanah tu lapang, tak ada ampunya, dia longgoknya segala sisa-sisa yang tak pakai. Itu yang kadang-kadang pemerintah letak larangan buang sampah sarap. Itu sebab dalam hukum dah sebut. Maknanya kalau di dusun tadi, maka harimun dilarang tempat berhimpun duduk orang-orang yang berkhabar-khabar padanya. Orang nak bersuka-suka, nak berdua-duaan. Engkau kalau nak dating kat kubur tu. Kalau berani lah. Tapi jangan siang-siang pukul 12 malam ke atas. Datinglah kau kat kubur tu. Kalau berani. Kat dusun tak boleh. Dan begitu juga harimun bagi telaga. Macam mana bagi telaga itu? Tempat berdiri cebok airnya. Maknanya telaga tu jangan kita berdiri di situ. Hak orang lain pun tak sama. Apa lagi dia kata? Dan tempat daulabun dan seumpamanya. Seolah kita tutup telaga tu. Itu sebabnya telaga, benda ni adalah hak kepunyaan ramai. Hukum kata tak boleh. Sebab apa? Dia dalam yang terbiar tadi. Tidak tahu siapa punya. Maka tak boleh. Baik, kemudian apa lagi? Dan harimun bagi kampung. Yang ni tempat lalunya. Kalau kampung. Ini kampung, ini laluan orang. Itu maknanya harimun, yang diharamkan, yang dilarangkan tempat lalunya, dan buminya yang lapang itu keliling di darun, di dinding. Tempat orang lalu, maka di dinding. Bukan hak kita. Ini Islam kata. Dan harimun, yang diharamkan bagi kampung itu tempat lalunya, dan bumi yang lapang dikeliling di dinding, keliling di dinding, dan tempat buang sampah, dan tempat buang umpama seperti abu, seperti sampah dan air beku. Maknanya kalau kampung haram nak dibuat macam tu. Tengok tuan-tuan, kalau kita amalkan, contohnya dalam kampung ni, tak adalah sewenang-wenang nak buang sebarangan, nak buang sampah ke, nak buang abu ke, dan sebagainya. Maka tak jadi permasalahan, aman damai ahli masyarakat. Itu sebab maknanya awal-awal tadi dah disebut tak boleh nak dimiliki, kerana dia adalah umum. Baik, sikit lagi. Dan tiada harimun, tiada dilarang, tiada diharamkan bagi kampung yang dikeliling akan dia dengan beberapa kampung, dengan bahawa dihidupkan sekalian itu bersama-sama. Azan ya? Okay. Tak dengar, tak kuat. Bukan azan ni, azan telefon atau tak apa. Sebab ada hukum tanya, azan dalam radio wajib ke jawab? Tak wajib. Azan yang secara itu ni, terus menerus, itu umpamanya azan di masjid. Baik, sikit lagi, nanti tempat berhenti.
Dan tiada harim, tiada diharamkan bagi kampung yang dikeliling akan dia dengan beberapa kampung dengan bahawa dihidupkan sekalian itu bersama-sama. Itu tak ada masalah. Buat bersama-sama. Itu maknanya. Dan memerintahlah oleh segala malik pada miliknya dengan adat. Dan jika membawa kepada mudarat jiran atau membedasakan hartanya sekalipun, seperti ia perbuat telaga, seperti ia buat telaga air atau jamban, maka cedera dengan dia jidar jirannya. Tengok Islam kata, walaupun hak kita, tanah kita, kita yang empunya milik tersebut, tetapi jangan sampai boleh menjejaskan hak jiran kita. Itu Islam kata kena jaga hak jiran. Itu dulu saya dah beritahu. Kalau kita tanam pokok, kita dulu, orang-orang dulu suka pokok buat sempadan. Apa sempadan tu? Pokok tu. Jangan sampai boleh menyusahkan jiran sebelah. Itu dia kata. Kalau kita buat seperti buat telaga air ataupun jamban, maka cedera dengan dia oleh jidar dinding jirannya, atau berubah dengan barang yang pada jamban itu oleh air telaga jirannya, maka jika ia melampau segi adat pada barang tersebut, wajib kena bayar. Kalau dia minta bayaran. Engkau buat telaga, engkau buat jamban betul-betul sebelah telaga aku. Walaupun dia kata aku buat jamban tanah aku, bukan tanah engkau. Tapi betul-betul sebelah telaga kawan tu. Jadi air telaga dia tu jadi manis agaknya lah. Manis saya. Kalau telaga tanah kita, jamban sebelah orang tu, tiba-tiba orang tu buat jamban betul-betul dekat sempadan. Maka marahlah orang tu. Engkau ni buat jamban menyebabkan telaga aku airnya keruh, berbau busuk. Tengok Islam nak ajar kepada kita, jangan sampai kita menyakiti jiran. Itu sebabnya dia kata, maka jika ia melampaui akan adat, apa adatnya? Sehingga rosak air telaga dia, disebabkan oleh dia buat jamban tadi, wajib dhaman, wajib kena bayar. Kau kena bayar lah. Telaga aku ni tak boleh minum dah airnya, bau najis. Itu satu. Begitu juga seperti ia menumbuk yang sangat kuat, yang menggempakan segala bena-bena. Umpamanya dia buat rumah. Dia buat rumah, dia buat cerucuk tu hingga menjejaskan retak-retak dinding rumah dia, rumah jiran sebelah. Maka jiran sebelah boleh tuntut ganti rugi. Hukum kata. Kenapa? Sebab dia menumbuk. Dia pasang cerucuk tu terlalu kuat. Ini dia Islam kata, tuan-tuan. Umpamanya kita buat rumah, kita pasang cerucuk sehingga retak dinding rumah jiran sebelah, maka hukum kata engkau wajib bayar ganti rugi. Jangan dikata tak ada kena mengena dengan rumah engkau, aku buat di rumah aku. Itu yang dia katakan hablum minan nas, kena jaga hubungan sesama manusia. Dan begitu juga kalau nak kiaskan, kita pasang radio kaset, pasang TV besar-besar. Dalam radio tu ada kadang-kadang dia buat kiasan. Anak kawan tu nak sebelah apa-apa, anak jiran sebelah nak tidur, tak boleh tidur, bising. Dia boleh kata, peduli apa? Ini rumah aku.
Waliyazubillah. Jangan macam tu tuan-tuan. Itu sebabnya dalam Islam, bila engkau buat rumah, pertama engkau lihatlah jiran kau siapa. Mana kena lihat jiran yang baik-baik. Sehingga disebut, kalau boleh, dia kata, hendaklah dikebumikan bersebelahan dengan orang yang baik-baik. Sampai macam tu. Kalau boleh. Aku tak hendak dikebumikan dengan sebelah orang yang jahat. Aku tak boleh tidur, tak boleh aman sebab dia ni sentiasa terpakik terlolong, diazab oleh Allah. Sampai macam tu tuan-tuan. Apalagi ketika kita hidup. Baik, sedikit lagi. Atau ia habiskan air pada miliknya dan berhamburan basahnya kepada dinding jirannya, pun tak boleh. Contohlah kata dia basuh rumah. Dia basuh rumah tu, oleh kerana di depan tu tidak ada parit, banjir air masuk ke rumah jiran sebelah, pun hukum kata tak boleh. Itu sebabnya tuan-tuan, kadang-kadang berlaku dalam masyarakat kita orang kurang sedar. Ini kadang-kadang ini timbul, baru ni ada timbul satu masalah. Macam mana nak buat ustaz, dia kata apa masalah, sampai dah bergaduh dengan jiran sebelah. Puncanya orang sebelah dia tambak tanah nak buat rumah tinggi. Bila tinggi, parit tak ada. Jadi bila hujan saja, rumah sebelah ni pula tenggelam. Allahu Akbar. Sampai hari ini tak selesai. Sampai saya kata, cubalah rujuk kepada pihak berkenaan, tengok macam mana. Bergaduh, bermusuh tuan-tuan. Ini engkau lah punya pasal, dia kata. Dulu masa engkau tak buat rumah aku tak jadi macam ini. Bila engkau dah buat rumah, dia kata, rumah aku jadi banjir tiap kali hujan. Tengok kan bergaduh. Itu sebabnya hablum minan nas kena jaga. Itu juga dalam hukum kata, kalau kita buat rumah, katakanlah rumah tu, rumah sepolan yang mula-mula buat ini dalam keadaan selesa, angin boleh keluar masuk. Tiba-tiba kita berjiran dengan sebelah, kita buat rumah kita tinggi sehingga jiran sebelah dalam keadaan kepanasan. Hukum kata tak boleh. Berdosa kita buat macam tu. Mentang-mentanglah kita kaya, kita buat rumah, kemudian kita buat tembok tinggi-tinggi hingga jiran sebelah merasa bahang kepanasan, angin tak masuk, apa tak masuk. Boleh ke tidak segi hukum? Tak boleh. Itu sebabnya tadi saya dah beritahu awal-awal, jiran, lihatlah siapa jiran kita. Maknanya dalam Islam tuan-tuan, nak mengajar kepada kita, tak boleh kita mementingkan diri kita seorang. Sebab dalam Islam ada at-ta'awun, ada tolong menolong, bantu membantu. At-tasamuh, ada tolak ansur dalam Islam. Sampai macam tu. Dan bersalah-salahan menghidupkan bumi itu dengan sekira-kira kehendak yang dimaksudkan daripadanya. Kecualilah kalau kita nak hidupkan bumi itu, nak suburkan itu. Jadi maknanya tak ada masalah. Tapi kalau untuk kepentingan sendiri, maka tak boleh. Jadi fahamlah kita bagaimana Islam mengajar, syariat mengajar kepada kita nak memelihara hubungan hablum minan nas. Kalau kita jaga dua-dua ni cantik tuan-tuan. Sebelah pagi kita jaga hablun kita dengan Allah, hubungan kita dengan Allah, kesempurnaan ibadah. Sebelah malam pula kita nak jaga hubungan kita sesama manusia. Dia dua je. Hablum minallah, hablum minannas. Dua-dua ni kena jaga. Bila kita jaga kedua-duanya, insya-Allah kita dalam keadaan aman, sempurna. Kita nak beribadah pun seronok tuan-tuan. Wallahu a'lam. Cukup kata.
Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ighfir lana khati'atina wa jahlina fi amrina wa ma anta na'lamu bihi minna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah.